Jadi siapakah Al-Asy'ariyah dan siapakah Al-Maturidiyah? Al-Asy'ariyah ini satu gelaran merujuk kepada umat Islam yang mengikut manhaj Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Daripada gelaran Al-Asy'ari itulah datang istilah Al-Asy'ariyah. Sementara Al-Maturidiyah merujuk kepada umat Islam yang mengikut manhaj Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi, ya, rahmatullah alaihima. Maka daripada gelaran Al-Maturidi itulah datang istilah Maturidiyah. Macam misalnya dipanggil Hanafiyah kalau ikut dalam bab fiqh manhaj Imam Abu Hanifah. Disebut Malikiyah kalau dalam fiqh ikut manhaj Imam Malik. Disebut Syafi'iyah kalau ikut manhaj Imam Syafi'i, dan disebut Hanabilah kalau mengikut manhaj Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahmatullah alaihim ajmain. Jadi kalau empat imam yang kita baru sebutkan sebentar tadi, mereka terkenal sebagai penetap manhaj dalam bidang fiqh, maka dua orang imam, Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi rahmatullah alaihima, penetap manhaj dalam bab akidah. Jadi di situ kadang-kadang ada timbul kekeliruan, yang mana sebahagian orang menanyakan, kata dia, dalam fiqh kamu ikut Imam Syafi'i, kenapa dalam akidah kamu tak ikut Imam Syafi'i? Kenapa dalam akidah kamu ikut Imam Asy'ari? Sepatutnya kalau fiqh kamu Syafi'i, akidah kamu Syafi'i, kenapa lain-lain? Jadi ini persoalan yang cuba mengelirukan. Kerana bila kita katakan dalam akidah kita ikut manhaj Al-Asy'ari, tidak bermakna akidah kita berbeza dengan akidah Al-Imam Asy-Syafi'i. Itu yang penting. Jadi sama juga kalau nak kata begitu, lebih aula kita kata kenapa manhaj Imam Syafi'i, terus manhaj Nabi lah. Dalam akidah kenapa nak kena Syafi'i lah, ya, terus manhaj Nabi. Tapi adakah akidah Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala lain daripada akidah Nabi? Ataupun lebih jelas lagi, dalam bab fiqh misalnya, kenapa nak ikut mazhab Syafi'i? Ikut mazhab Nabi. Jadi persoalan, adakah kalau ikut mazhab Syafi'i bermakna tak ikut Nabi? Tidak. Mengikut mazhab Syafi'i kah, atau Hanafi kah, atau Maliki kah, atau Hambali, pada hakikat adalah mengikut Nabi SAW. Habis kalau semua ikut Nabi, kenapa berbeza? Kenapa yang itu begitu, yang itu begini? Sebab dalam memahami dalil, ikut Nabi mana ikut Quran dan Sunnah. Di dalam memahami Quran dan Sunnah, boleh jadi ulama berbeza kefahaman. Satu perkataan boleh banyak makna. Ulama ni faham begini, ulama tu faham begitu, masing-masing ada dalil. Jadi kita berlapang dada dalam perbezaan fiqh. Tetapi kalau di dalam akidah, perkara-perkara asas dalam akidah jelas tidak boleh berbeza. Sebab ini masalah usul. Kalau fiqh itu masih lagi masalah furu'. Itu pun kalau usulul furu', benda-benda asas dalam furu', dalam fiqh tidak boleh berbeza juga. Sembahyang 5 waktu tu fardu, itu sudah tidak boleh khilaf lagi, padahal itu bab fiqh. Minum arak itu haram, tak boleh khilaf lagi walaupun bab fiqh, sebab itu usul dalam furu'. Demikianlah apatah lagi kalau usul dalam usul, benda yang asas dalam akidah, ya, usul tu maksudnya akidah. Usul lagi satu maksudnya asas. Yang asas dalam akidah itu tidak boleh berbeza. Jadi sebenarnya bila kita kata ikut akidah Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, dari segi isinya itulah akidah Imam Syafi'i. Dari segi isinya itulah akidah Nabi. Walaupun dari segi metod penyampaian, metod penghujahan mungkin tidak sama. Ya, kerana metod ini boleh berbeza mengikut zaman dan keperluan. Ya, cara Nabi SAW menerangkan akidah kepada para sahabat, tidak perlu misalnya nak bilang sifat yang wajib satu persatu, kerana daripada ayat Quran dan hadis Nabi, umat Islam pada masa itu dah faham bahawa Allah tu wujud, bahawa wujud Allah tidak ada permulaan,
bahawa wujud Allah tidak akan diakhiri dengan binasa, bahawa Allah tidak sama dengan makhluk, bahawa Allah itu tidak berhajat kepada yang lain, bahawa Allah itu esa dan seterusnya. Sahabat-sahabat Nabi dah boleh faham dah daripada ayat Quran dan hadis, tak perlu lagi disusun dalam bentuk satu ilmu yang khusus. Berbeza di zaman Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, ketika itu umat Islam telah mula diancam oleh pelbagai bid'ah, perkara-perkara yang direka-reka dalam akidah. Yang paling menonjol ketika itu adalah bid'ah golongan Mu'tazilah, yang mana mereka ini terlajak di dalam menggunakan akalnya. Umat Islam ahli sunnah wal jamaah bukan menolak akal, kena guna akal. Kalau tak guna akal, apa makna Allah beri kita akal? Samalah kita macam binatang. Lahum qulubun la yafqahuna biha, mereka ada hati tapi tak ambil faham. Di hujung ayat tu Allah kata ulaika kal an'am, mereka tu seperti binatang, balhum adall, bahkan mereka lebih sesat lagi daripada binatang. Jadi akal kena guna. Malah dalam bab hukum hakam, kalau tidak berakal tak jadi mukallaf dia. Orang gila tak adalah tak wajib sembahyang, tak wajib puasa, tak ada hukum halal haram lah, orang tu gila. Jadi akal dalam agama kita guna. Tetapi Mu'tazilah dia terlajak, sehingga wahyu juga dia nak kena sesuai dengan akal dia. Dia akan menolak wahyu yang jelas dengan alasan tak logik. Tak, doesn't make sense lah. Kalau orang putih kata ini wahyu doesn't make sense. Misalnya seksa kubur, tak masuk akal lah. Orang tu dah hancur dah, nak seksa lagi. Dan masing-masing pun bukan mesti kubur dalam tanah. Ada yang kubur dalam perut buaya, ada yang berkubur dalam perut jerung. Tu macam mana nak seksa dia? Jadi ini terlampau, terlajak sangat dalam menggunakan akal. Jadi bangkitlah Imam Abu Hasan Asy'ari berhujah dengan golongan-golongan Mu'tazilah ini. Tentulah keperluan pada zaman Imam Abu Hasan Asy'ari dengan pada zaman Nabi SAW itu telah berbeza. Begitu juga keperluan pada zaman kita ini memerlukan kita kadang-kadang menggunakan fakta-fakta baru untuk menolak was-was, syubhat dalam akidah. Sebagai contoh, ada orang was-was tentang kewujudan para malaikat. Kalau orang Tuhan, dia boleh terimalah Allah tu wujud sebab malam ni ada, tak ada cipta. Adalah Tuhan yang cipta alam ni. Tapi malaikat, mana bukti? Mana bukti malaikat tu ada? Bukan kita boleh nampak malaikat. Oleh kerana itu malaikat tak ada lah kata dia. Misal datang syubhat begitu, kita sudah boleh hujah menggunakan fakta-fakta baru. Kita boleh kata sesuatu yang tak nampak tidak berarti tidak ada. Mikroorganism kita tak nampak, ada kalau kita gunakan alat yang betul, iaitu mikroskop, nampak. Gelombang-gelombang radio ada di sekeliling kita, kita tak nampak. Tapi kalau kita guna alat yang betul, iaitu radio yang tidak rosak, yang ada bateri, yang ada current, kita kenakan dia punya channel dia tu, kita boleh dapat detect gelombang tu. Hujah sebegini tidak ada di zaman dulu. Sebab memang tidak ada pun cerita pasal mikroorganism dilihat melalui mikroskop, gelombang radio didetect dengan alat radio, gelombang gambar-gambar kita detect dengan handphone kita, dengan YouTube. Tidak ada zaman dahulu. Tak bolehlah orang zaman dulu berhujah begitu. Zaman kita boleh. Zaman dahulu mereka mudah saja. Mereka berhujah sesuatu yang tidak nampak, tidak semestinya tidak ada. Misalnya angin. Angin tak nampak, tapi jelas ada kerana ada kesan dia. Oleh itu sesuatu yang tak nampak, dia seimbang antara ada atau tak ada. Benda yang tak nampak boleh jadi ada, boleh jadi tak ada. Bila datang wahyu mengatakan ada, maka berat sebelah ada. Itu cara zaman dulu. Jadi berbeza manhaj itu tidak menjejaskan. Sebagaimana umat Islam sekarang dalam mengaji, membaca Al-Quran, manhaj mereka belajar tajwid. Ada yang belajar qiraati, ada yang belajar iqra, ada yang belajar Baghdadi. Itu tidak ada di zaman dahulu. Di zaman Nabi SAW belajar tajwid pun tak ada. Jangan kata qiraati lah, Baghdadi dan sebagainya. Tetapi membaca Al-Quran dengan elok, itu ada di zaman Nabi SAW.
Masalahnya ada orang sampai mengatakan, oh, Asy'ariyah Maturidiyah ini paling pun ahli bid'ah, bukan ahli sunnah wal jamaah. Lebih parah ada yang katakan Asy'ariyah Maturidiyah ini kafir, bukan orang Islam mereka ni. Jadi jawapan, golongan ini, golongan Asy'ariyah Maturidiyah ini pada hakikatnya mereka lah ahli sunnati wal jamaah. Yang disebut Asy'ariyah Maturidiyah ni tak lain daripada ahli sunnah wal jamaah. Sama juga yang kita sebut Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, ya, Hanabilah. Kenapa tak sebut muslimun saja? Boleh sebut muslim secara umum, tapi nak faham dia ikut manhaj siapa dalam bab fiqh, tidak mengeluarkan mereka daripada lingkungan umat Islam. Bila kita sebut ini Hanafiyah, maka dia jadi kafir? Tidak. Begitulah bila kita sebut mereka ini Asy'ariyah Maturidiyah, mereka itulah ahlu sunnati wal jamaah. Mana dalil? Mana bukti? Syiah pun mendakwa dia betul, Khawarij pun mendakwa dia betul, ya, Mu'tazilah pun mendakwa dia betul. Mana bukti bahawa Asy'ariyah Maturidiyah ini adalah ahlu sunnati wal jamaah? Baik, dalil yang pertama daripada ayat suci Al-Quran, iaitu Imam Al-Hakim meriwayatkan dalam kitab Al-Mustadrak, dan demikianlah Al-Hafiz Ibn Asakir juga ada menyebutkan dalam Tabi'in Kazibil Muftari, ketika turun ayat Al-Quran, fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah, maka Allah Ta'ala nanti akan mendatangkan satu kaum yang mana Allah kasih kepada kaum tersebut dan mereka juga kasih kepada Allah. Ada ayat sebelum tu lah, faman ni dah jadi, fasaufa ni dah jadi jawab dia. Ada sebelum tu amayartan dan seterusnya, ini jawab dia. Nanti Allah akan gantikan, Allah akan bawa datang satu kaum yang mana Allah kasih kepada kaum tersebut dan kaum tersebut pun kasih kepada Allah. Ketika itu, ketika turun ayat Al-Quran tersebut, Rasulullah SAW mengisyaratkan kepada seorang sahabat baginda, iaitu Sayyidina Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Ketika itu Abu Musa ada di situ, turun wahyu. Lalu Nabi SAW mengisyaratkan kepada Abu Musa Al-Ash'ari, kata baginda, hum qaumu hadza, mereka yang disebut dalam Al-Quran tu, yang Allah kasih kepada mereka dan mereka juga kasih kepada Allah, kata Nabi SAW, kaum kepada Abu Musa Al-Ash'ari ini. Apa kaitannya? Baik, Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala dalam tafsirnya yang masyhur Al-Jami' li Ahkamil Quran, yang mengumpulkan hukum-hukum yang dikeluarkan daripada Al-Quran, menjelaskan, Al-Imam Al-Qushairi rahimahullah ta'ala berkata, pengikut Imam Abu Hasan Al-Ash'ari adalah termasuk kaumnya. Bila Nabi kata hum qaumu hadza, siapa kaum orang tu? Satu, saudara mara dia lah, kaum kerabat dia tu kaum lah. Satu lagi, orang yang ikut dia. Dari segi bahasa, orang yang mengikut seseorang itu boleh dianggap kaum dia. Tahun ni insyaAllah yang ramai yang berkaum-kaum lah. Bila nak PRU nanti, yang ni ikut orang ni, yang ni ikut orang tu, jadi banyaklah aqwam nanti, kaum-kaum. Dari segi bahasa boleh kita panggil pengikut seseorang sebagai kaum dia, puak dia. Jadi oleh kerana Nabi SAW menyebut bahawa orang yang Allah kasih dan orang yang kasih kepada Allah itu adalah kaum Abu Musa Al-Ash'ari, dan Abu Hasan Al-Ash'ari ini merupakan kaum beliau, pengikut beliau, merupakan keturunan beliau, maka pengikut kepada Imam Abu Hasan Al-Ash'ari juga termasuk dalam kaum yang disebut oleh Nabi SAW. Ya. Al-Imam Abu Hasan Al-Ash'ari, imam yang menjadi ikutan golongan ahli sunnati wal jamaah, adalah daripada keturunan Abu Musa Al-Ash'ari, sahabat Nabi SAW, yang Nabi sebutkan hum qaumu hadza. Jadi kalau Allah kasih kepada kaum ini, demikianlah kaum ini kasih kepada Allah,
tentulah golongan ini golongan yang selamat, al-firqatun najiyah, atau dalam istilah lain ahlus sunnah wal jamaah. Dalil daripada hadis Nabi SAW bahawa orang yang mengikut akidah ahli sunnah wal jamaah ini, yang aliran Asy'ariyah ini, telah dipuji oleh Rasulullah SAW. Macam mana Nabi puji? Imam Abu Hasan Asy'ari pun tak lahir lagi pada masa tu. Sebab Nabi SAW baginda dikurniakan oleh Allah Ta'ala boleh memberitahu beberapa perkara yang akan berlaku di masa yang akan datang. Belum berlaku, tapi ada beberapa perkara Allah berikan kepada Nabi SAW, boleh beritahu akan berlaku begini, akan berlaku begitu. Antara yang Nabi SAW bagi tahu, la tuftahanna al-Qustantiniyah fanikmal amiru amiruha walanikmal jaishu dzalikal jaish. Akan dibukakan kota Konstantinopel, dalam bahasa Arab Qustantiniyah. Nabi beritahu akan dibuka, maksudnya umat Islam akan menguasai kota itu. Pada masa Nabi SAW bagi tahu belum lagi, masih dikuasai oleh kufar, tapi Nabi bagi tahu akan dibuka. Maka sebaik-baik ketua perang adalah ketua perang yang membuka kota Konstantinopel itu. Sekarang disebut Istanbul. Dan sebaik-baik tentera adalah tentera tersebut. Sebaik-baik ketua perang itulah ketua perang yang memimpin tentera, yang menakluki, yang membuka, yang menguasai Konstantinopel. Dan sebaik-baik tentera adalah tentera itu. Kemudian selepas 800 tahun, ramai orang yang tahu hadis ini, yang berhimmah tinggi, mereka mengharapkan, mereka lah, saya lah harapnya orang itu. Tetapi berlaku rupanya 800 tahun selepas daripada disebut oleh Nabi SAW, dibuka kota Konstantinopel ini oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Digelar di Al-Fatih, orang yang membuka. Fatahah itu buka. Yang mana terbukti Sultan Muhammad Al-Fatih ini dialah berakidah Sunni, aliran Al-Imam Al-Asy'ari. Beliau juga suka kepada golongan sufi yang benar. Sebab sufi ini bagi dua. Satu sufi yang betul-betul ikut ajaran Nabi SAW, satu lagi yang berlagak sebagai ahli sufi tapi berlanggar syariat Nabi SAW. Yang itu kita tolak, sepakat. Yang berlagak sufi ini kita tolak. Tetapi Sultan Muhammad Al-Fatih dari segi akidah dia ikut aliran Al-Asy'ari. Dari segi sufi, dia mengikut sufi yang sunni, yang ikut sunnah Nabi SAW. Jadi mustahil kalau Nabi memuji orang yang dikatakan sesat, ahli bid'ah, ataupun sampai kafir. Nabi kata sebaik-baik kota perang, dialah. Sebaik-baik tentera, mereka lah. Tiba-tiba mereka ni sebenarnya ahli bid'ah, tiba-tiba mereka ni sebenarnya kafir. Lalu Nabi memuji ahli bid'ah? Mustahil. Lalu Nabi memuji orang kafir? Lagi mustahil. Jadi jelas bahawa daripada hadis ini boleh kita fahami Asy'ariyah itu golongan yang berada pada jalan yang benar, sehingga akan dipuji oleh Nabi SAW sebagai sebaik-baik ketua perang dan sebaik-baik tentera. Demikian Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala menyebutkan dalam sahihnya bab kudum al-Asy'ariyin wa ahli Yaman. Satu bab menceritakan kedatangan kaum Asy'ari dan penduduk Yaman. Abu Musa Al-Asy'ari berkata, diriwayatkan oleh Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu bahawa dia mendengar Nabi SAW bersabda, hum minni wa ana minhum. Mereka golongan Asy'ariyin ini adalah daripada saya dan saya juga daripada mereka. Padahal dari segi nasab Nabi bukan Asy'ari. Bila Nabi kata saya pun daripada golongan Asy'ariyin, bermakna dari segi pegangan, dari segi manhaj,
dari segi akidah. Sebab dari segi keturunan, Nabi bukan keturunan Asy'ari. Jadi tentulah persamaan Nabi itu, dan Nabi kata saya juga daripada golongan mereka, maknanya dari segi pegangan. Sebab kalau tidak silap saya, kisah ini golongan Asy'ari ketika mana kekurangan makanan, ya, mereka itu pakat-pakat kumpul. Awak ada tepung, awak ada apa, kita kumpul, campur, bagi, masing-masing dapat sama rata. Jadi ada kasih sayang, tolong menolong sesama mereka yang dipuji oleh Nabi SAW, sehingga baginda mengatakan mereka daripada saya dan saya adalah daripada mereka. Itu istimbat, bagaimana kita faham daripada ayat Quran, kita faham daripada hadis bahawa golongan Asy'ariyah ni bukan golongan yang sesat sebagaimana yang didakwa oleh sebahagian. Kemudian penyaksian para ulama, misalnya di dalam kitab Ittihaf Sadatil Muttaqin, kitab ini merupakan syarah kepada kitab yang masyhur iaitu Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin menghidupkan ilmu-ilmu agama yang ditulis oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, disyarahkan oleh Al-Imam Al-Hafiz Murtada Az-Zabidi. Kata beliau, idza utliqa ahlu sunnati wal jamaah fal muradu bihim al-asy'ariyatu wal maturidiyah. Apabila disebut ahli sunnah wal jamaah, maka yang dikehendaki adalah golongan Asy'ariyah dan Maturidiyah, ya, jadi maknanya Asy'ariyah Maturidiyah ni tergolong dalam ahli sunnah wal jamaah. Kat situ pun ada setengah orang dia keliru dah kat situ, dia tak puas hati. Bila kita petik kata-kata Imam Murtada Az-Zabidi ni, bahawa apabila disebut ahli sunnah wal jamaah maka maksudnya Asy'ariyah Maturidiyah, ada orang tak puas hati. Dia kata, ustaz, saya tak setuju. Sebab kalau Asy'ariyah Maturidiyah ahli sunnah wal jamaah, Nabi bukan ahli sunnah wal jamaah lah. Nabi bukan Asy'ariyah, Nabi bukan Maturidiyah. Sahabat-sahabat kalau begitu bukan ahli sunnah wal jamaah. Sahabat bukan Asy'ariyah, sahabat juga bukan Maturidiyah. Malah imam-imam mazhab yang menjadi ikutan seluruh dunia Islam, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal rahmatullah alaihim ajma'in, mereka bukan Asy'ariyah. Jelas mereka bukan Asy'ariyah. Kalau begitu mereka bukan ahli sunnah wal jamaah. Jadi cara berfikir sebegini tak betul. Sebab nama-nama yang disebutkan, khususnya junjungan kita Rasulullah SAW, baginda yang awal-awal membawa Islam, baginda tidak akan ikut sesiapa yang selepas daripada baginda. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi hanya ikut wahyu. Demikianlah sahabat Nabi hanya ikut Quran, sunnah dan kefahaman yang alim di kalangan mereka. Ataupun kias. Kias ni yang alim lah boleh buat. Takkan sahabat ikut orang yang hidup selepas mereka wafat, mustahil. Ya, dan seterusnya imam-imam mazhab juga mereka hidup awal daripada Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Jadi tidak ada masalah kalau mereka tidak ikut kepada Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Soalan yang sepatut dia tanya adalah, adakah Asy'ariyah Maturidiyah ikut Nabi atau tidak? Jangan tanya Nabi ikut Asy'ariyah atau tidak. Nabi tak ikut sesiapa pun. Nabi tidak ikut Syiah, Nabi tidak ikut Khawarij, Nabi tidak ikut Mu'tazilah, Nabi tidak ikut sesiapa pun. Tapi kena tanya, Asy'ariyah ikut Nabi atau tidak? Ikut ahli sunnah wal jamaah. Syiah ikut Nabi atau tidak? Tak ikut. Tak ikut bukan ahli sunnah wal jamaah. Khawarij, Mu'tazilah, Qadariyah, Jabariyah, semua itu kita kena tanya, pegangan mereka itu sesuai tak dengan apa yang Nabi SAW bawa? Sesuai, ahli sunnah wal jamaah. Walaupun mereka tidak disebut Asy'ariyah. Macam umat Islam yang dahulu daripada Asy'ariyah, mereka tidak disebut Asy'ariyah, tapi akidah mereka itu tidak lari daripada akidah Nabi SAW, tidak lari daripada akidah para sahabat. Mereka walaupun bukan disebut Asy'ariyah, masih lagi ahli sunnah wal jamaah. Yang masalah mengatakan Asy'ariyah itu bukan ahli sunnah wal jamaah, itu masalah. Yang bukan Asy'ariyah juga adalah ahli sunnah wal jamaah, itu masih okey. Selagi mana akidah mereka sama, itu tak namakan Asy'ariyah pun masih ahli sunnah wal jamaah. Sebagai contoh. Kemudian beliau berkata, Al-Imam Izzuddin bin Abdul Salam Sultanul Ulama rahimahullah mengemukakan bahawa akidah Asy'ariyah disepakati oleh kalangan pengikut mazhab Syafi'i, Maliki, Hanafi
dan fudalaul Hanabilah, ulama-ulama yang utama dalam mazhab Hambali. Sebab mazhab Hambali pecah dua. Satu fudalaul Hanabilah ikut Asy'ari. Satu lagi disebut Hasyawiyah Hanabilah, iaitu ikut kepada manhaj Mujassimah ataupun Musyabbihah, ya, yang dipopularkan oleh Al-Imam Ibn Taymiyah. Bukan beliau yang awal-awal, sebelum beliau sudah ada akidah sedemikian, cuma beliau mempopularkan semula, dan selepas dihujah dan dimatikan oleh para ulama, dipopularkan semula oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab melalui gerakan Wahabi. Jadi kena ingat ya, Hanabilah tu dia bukan satu. Dalam bab akidah dia pecah dua. Satu munazzihah, mensucikan Allah Ta'ala daripada menyerupai makhluk. Satu lagi musyabbihah, menyamakan Allah Ta'ala dengan makhluk. Berbalah lama dah dulu. Ulama Hanabilah sama ulama Hanabilah tidak satu manhaj. Tapi majoriti mazhab yang lain adalah Asy'ariyah. Boleh kata semua ulama Syafi'i Asy'ariyah, boleh kata semua ulama Maliki Asy'ariyah, 1/3 Hanafi adalah Asy'ariyah, 2/3 Maturidiyah, dan sebahagian daripada ulama Hanabilah Asy'ariyah, sebahagian yang lain Hasyawiyah, Mujassimah ataupun Musyabbih. Itu pecahan ulama fiqh dalam akidah. Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullah ta'ala, yang terkenal dengan kitab An-Nasaihud Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah, tapi dalam kitab yang lain, iaitu kitab Risalatul Mu'awanah, beliau menyebutkan bahawa metodologi Al-Firqatun Najiyah, Firqah Najiyah bahasa Arab, bahasa Melayu maknanya golongan yang selamat. Metod golongan yang selamat adalah golongan Ahlus Sunnati wal Jamaah, dan ciri-ciri golongan yang selamat ini ada pada golongan Al-Asy'ariyah dan juga golongan Al-Maturidiyah. Tapi yang disebut di sini adalah Al-Asy'ariyah. Beliau juga mengakui kesahihan dan kebenaran Asy'ariyah. Kata Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullah, kata dia, kun asy'ariyan fi i'tiqadika huwal manhalus safi aniz zayghi wal kufri. Jadilah kamu mengikut manhaj Imam Abu Hasan Asy'ari dalam perkara akidah kamu, kerana itulah jalan yang menjadi sumber akidah yang bersih daripada segala bentuk penyelewengan dan kekufuran. Soalan, apakah peranan yang telah dimainkan oleh ulama-ulama daripada kalangan Asy'ariyah dalam sejarah Islam? Sekarang ada orang tak mengaji agama, tapi dapat kesedaran agama, dengar satu dua ustaz berceramah, dah pandai condemn Asy'ariyah. Asy'ariyah ni dari segi akidah dia kita tak boleh pakai, ilmu dia kita boleh ambil lah. Serius, maknanya kita ambil ilmu daripada orang yang akidah dia tak boleh pakai. Ilmu Islam kita ni, ilmu hadisnya, ilmu nahunya, ilmu sejarahnya, ilmu tafsirnya, ya, itu kita ambil daripada orang-orang Islam yang tapi akidahnya tak boleh pakai. Macam tu kan? Dah ada yang berani cakap begitu. Kita ambil ilmu hadis Imam Nawawi, kita ambil ilmu hadis Ibn Hajar Asqalani, tapi dalam bab akidah dua orang ni kita tak boleh pakai. Kemudian dia tak perasan bahawa dengan dia menolak Asy'ariyah itu, dia telah menolak majoriti umat Islam, kerana jelas majoriti umat Islam berpegang dengan akidah yang disusun oleh dua orang imam ini ataupun atas manhaj Asy'ariyah Maturidiyah. Malah majoriti ulama adalah berpegang atas manhaj Asy'ari ataupun Maturidi. Majoriti ulama hadis dalam bab akidah adalah Asy'ari. Majoriti ulama hadis dalam bab fiqh adalah Syafi'i. Bukan mazhab Syafi'i saja yang pandai hadis, mazhab lain pun pandai juga. Tapi majoriti, ramai daripada kalangan mazhab Syafi'i, cerita ni dululah, cerita dulu-dulu, mereka ini bergolongan dengan ilmu hadis. Mereka lah yang jadi muhaddis. Yang kita selalu sebut misalnya, ya, imam-imam besar, Imam Nawawi, Imam Ibn Hajar Asqalani, ya, Imam Al-Hakim, Imam Al-Baihaqi dan sebagainya. Mereka ini adalah bermazhab Asy'ari dalam akidah.
Saya ada satu slide yang disusun nama-nama ulama ikut bidang ilmu, itu semua daripada Asy'ariyah. Mana berani dia menyesatkan sekian ramai ulama kerana taksub dengan apa yang disebut oleh seorang dua ustaz, begitu bahaya. Yang disebut di sini pun misalnya yang menjadi rujukan dalam bab hadis, bab fiqh, bab tafsir, antaranya Al-Imam Abu Hasan Asy'ari sendiri, Al-Imam Daruqutni, Al-Imam Abu Bakar Al-Baqilani, Al-Imam Al-Hakim An-Naisaburi, Al-Imam Al-Baihaqi, Al-Imam Al-Qadhi Iyad, Al-Imam Al-Qurtubi, Al-Imam An-Nawawi, Al-Imam Tajuddin As-Subki, Al-Imam Ibn Kathir, Al-Imam Ibn Hajar Asqalani, Al-Imam Zakaria Al-Ansari, Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami. Ini semua daripada golongan ulama-ulama lama, ulama silam. Dan beliau sebut juga satu orang daripada ulama zaman kita, Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani rahimahullah, yang meninggal dunia pada tahun 1990, yang digelar beliau itu sebagai Musnid ad-Dunya. Orang yang memegang sanad-sanad yang begitu banyak daripada seluruh dunia, sanad-sanad hadis dan sanad-sanad ilmu. Jadi majoriti ulama kesimpulannya mengikut kepada mazhab yang majoriti mazhab yang empat mengikut kepada manhaj Imam Abu Hasan Asy'ari dalam bab akidah. Boleh lihat ya tuan-tuan, tuan-puan yang ada kitab, lihat di muka 79 itu, wa haula'il hanafiyah wa syafi'iyah wal malikiyah wa fudala'ul hanabilah walillahil hamd fil aqaidi yadun wahidah kulluhum ala ra'i ahli sunnati wal jamaah yaniduna Allah ta'ala bi tariqi syaikhis sunnah Abil Hasan Al-Asy'ari rahimahullah. Wallahu a'lam. Dia berhenti setakat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama natarada bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin.